3 bilion bulan ini. Rakyat biasa happy lah, kita dapat minyak RM2. Tapi kerajaan ambil duit cukai rakyat itu pergi bayar kepada syarikat 45 ni. Tanya saya cakap lebih baik bagi kepada keluarga. I rather take that money, bagi 400-500 tiap-tiap bulan kepada rakyat Malaysia. Saya rasa setelah beberapa penjelasan sejak sekian bulan ni, rakyat faham apakah objektif subsidi bersasar, apakah subsidi pukal yang ditanggung oleh kerajaan. Ialah bila kita pun tengok dekat surat khabar jumlah subsidi pukal 81 bilion, dalam surat khabar pun ada dijelaskan perincian seperti RON 95 diesel, bil elektrik, ayam, telur. Kita faham penjelasan kerajaan dan kita faham rasional kerajaan mencadangkan perkara ni. Cuma bila kita kira tu 22 bilion setakat ini yang dijumlahkan dekat penjimatan dalam paper star saja, daripada 81 bilion sekitar 80 lebih bilion subsidi pukal. Bila dijumlahkan dalam paper star pun kita dapat tahu dalam 20 lebih bilion penjimatan setakat paper awal tahun ni lah. Jadi kita risau bila subsidi yang RON 95 ni contohnya dihapuskan, dia akan memberi kesan rantaian chain tu, dan kita sangat risau apakah kemampuan kerajaan untuk mengawal kenaikan kos sara hidup rakyat. Sebab sebelum ni pun pernah berlaku, gula naik sekilo, susu naik dalam berapa sen, teh tarik naik, contoh-contohlah naik satu cawan naik 10 sen 20 sen, padahal 1 kilo gula atau 1 tin susu tu boleh buat berapa banyak cawan. Dan sebelum subsidi bersasar pun diperkenalkan, subsidi pukal pun, kos barang pun sentiasa meningkat. Bukan sekadar di Lembah Kelang, ipar-duai saya di Pantai Timur pun, di Kelantan ke apa, bila dia buat rumah pun, dalam tempoh dia buat rumah selama setahun tu, kos barang tu pun naik. Jadi kerisauannya apakah sebelum itu sekarang ni beras kan, padahal kita tahu subsidi beras kepada pesawah, subsidi padi kepada pesawah yang Berhormat Perdana Menteri dah umumkan tahun lepas dinaikkan. Jadi kerajaan tahu siapa pesawah yang dapat subsidi padi 501 tan kan, jumlah subsidi diberikan kepada pesawah, value chain upstream tu kerajaan boleh trace subsidi yang dibayar kepada pesawah, siapa private miller atau miller yang ambil tu. Tapi beras tempatan ada pengeluaran dalam 60% lebih, tapi rakyat di kat bawah ni tak nampak beras tempatan, terpaksa beli beras import yang nak dekat RM40 10 kilogram. Jadi didapati kerisauan sebelum ni adalah mekanisme pengawalan, penguasaan, dan nanti bila hilangnya subsidi pukal ni, apakah kawalan atau bentuk yang kerajaan nak buat supaya insiden-insiden yang berlaku sebelum ni, ada subsidi pukal pun harga naik dan naik dan naik. So apakah bentuk kawalan lah yang akan dikenalkan oleh kerajaan untuk mengawal supaya dia tak jadi never ending cycle, bagi subsidi bersasar tapi harga barang secara broadnya naik, dan benda tu takkan habislah kitaran tu. Allahuakbar. Terima kasih. Okey. Tadi yang abang tanya tadi tentang kesan inflasi kan, apabila subsidi kita bertukar daripada subsidi pukal kepada subsidi bersasar. Saya kena bermula dari konsep dia dahulu lah kan. Okey. Apabila kita bercakap tentang satu-satu dasar ekonomi, dia ada dua komponen yang selalunya dipertimbangkan oleh
ialah pembuat dasar tu. If you ask an economist which one is better, selalunya dia akan tengok kepada dua perkara besar. Satu ialah dari segi teorinya, kalau satu dasar ekonomi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini, macam mana nak buat, itu secara teori dia kan. Satu lagi yang dia selalunya akan tekankan ialah cantik macam mana pun dasar itu, tetapi kalau ia tidak boleh dilaksanakan dengan berkesan, maka dasar itu sebenarnya tidak baik. Dan bila dia kata nak melaksanakan dengan berkesan itu, dia akan tengok kepada beberapa kayu ukur lah. Pertama ialah the complexity of the policy and the design. Sebab tu orang selalu kata lebih baik bagi kat semua. Kalau ada banyak tier, banyak syarat, semua ni susah, kerana itu akan meningkatkan complexity of implementation. And once it's complex and cross a certain threshold, it will be more difficult to be it's going to be difficult to be implemented effectively. Dan yang kedua ialah dari segi pelaksanaan, penguatkuasaan, implementation itu semuanya ada elemen cost. Apabila sesuatu dasar itu dia sudah sampai ke satu threshold dan kos dia itu lebih mahal daripada kenapa kita nak buat dasar itu akan menyebabkan dasar itu sudah tidak lagi berkesan. Pandangan saya pada abang dan semua yang mendengar ni, dulu masa kita buat pendekatan subsidi pukal, baik soal minyak, baik soal gula, gandum, macam-macam lah dulu kan. Setiap satu ni kita adalah negara yang paling banyak harga kawalan, sebab semua bagi subsidi kan. That was 30-40 tahun lepas lah, dan gradually dia evolve sampai sekarang. Masa itu keadaannya tidak sekompleks sekarang. Ambil contoh beras tadi. Masa itu pandangan kita ialah kita kawal harga daripada pesawah kepada pengilang, miller. Dan dengan kita kawal harga dan kita bagi subsidi kepada pesawah untuk kita menurunkan kos dia, maka itu bagi motivasi kepada mereka untuk produktif, untuk menanam, kerana dia ada hasil yang mencukupi untuk hidup. Kemudian daripada miller itu kita tentukan juga kos dia, miller kita tetapkan harga, miller jual kepada pemborong berapa, pemborong jual kepada retail berapa, semua kita tetapkan. Masa itu kita tak terfikir ataupun keadaannya tidak sekompleks sekarang yang segala macam boleh buat. Contohnya keadaan sekarang, kalau tengok kepada data pengeluaran beras negara terkini, beras tempatan itu ada 60% daripada beras yang ada di pasaran. Maksudnya kalau kita pergi ke supermarket, sepatutnya kalau 10 kampit, 6 kampit itu ialah beras tempatan, beras putih tempatan RM26. 4 kampit lagi, 40% lagi ialah beras putih import. Tapi kita pergi tak ada. Yang walaupun data itu daripada data sawah kepada miller kepada tu ialah data, dalam edaran beras kampit di negara kita ini 60% adalah beras tempatan, tapi tak ada beras tempatan. Kita pergi mana-mananya, yang kita nampak, betul, saya terima hakikat itu, yang kita tengok banyaknya ialah beras import. Kenapa? Kerana kompleksiti itu telah berubah-ubah. Contohnya kan, yang cerita dia bukan soal beras tempatan dengan beras import ni, cerita dia beras paling murah. Orang cari beras paling murah. Beras paling murah ialah RM26 kan. Jadi bila cari beras paling murah, siapa selalunya yang membeli beras dengan lebih banyak? Orang Malaysia, orang kita ni satu keluarga selalunya pakai 2 kampit beras ya. On average kita berapa? 20-30 kilo sebulan satu keluarga kan. Jadi sebenarnya siapa yang beli beras yang banyak?
peniaga selalunya, dan peniaga dia beli pada dia borong lah. Jadi kalau dia ada hubungan yang baik dan sebagainya, dia dah ada klien pembekal dia, jadi agihan 60-40 tu dia dah tak diterjemahkan di retail. Belum sampai retail lagi, memang beras tu dah tak ada lah. Kemudian ada juga yang pemborong dia campur. Sebab dia tahu dia ambil beras tempatan RM26, dia ambil beras import, dia pun letak sebenarnya satu kampit dia jual sebagai beras import, tapi dalam tu 50% beras tempatan. Jadi oleh sebab itu kampit yang sepatutnya beras tempatan tak ada lah. Baik, orang akan tanya kita, mana penguatkuasaan? Berapa ramai kerajaan perlu menggaji pegawai-pegawai penguatkuasa? Berapa ramai? Kalau tidak, sementara kita nak menjimatkan mengukuhkan fiskal, buat subsidi bersasar, lepas tu kita kena gaji 50,000 orang penguatkuasa beras, penguatkuasa susu, penguatkuasa roti canai, kan dia tak is no longer feasible. Kerana the complexity of our market and society has rendered such blanket subsidy, because of abuses itu, dia dah cross the threshold that if you were to do this effectively, unless you hire so many penguatkuasa, then kita akan terus macam ini. Dasar kata begini, kat bawah macam itu, kan. Itu jugalah sebahagian sebab kenapa orang macam saya berdega-dega kata it's time to move on. Jadi kepada yang abang tanya tadi, memang kita akan mengalami masalah itu, kerana kalau KPDN pun, KPDN ada 2,000 je pegawai penguatkuasa, tak cukup tangan tau. Dan pegawai penguatkuasa pun kadang-kadang dia macam cat and mouse tau. Dia pergi okey je, harga lain, balik orang komplain harga lain, pergi harga lain balik. So bayangkan macam mana as you go along, perkara-perkara begini dia akan menjadi kurang produktif lagi dah kepada kerajaan. Jadi sebab itu kita perlu beralih kepada satu struktur kos yang kurang campur tangan kerajaan, tetapi sumber kerajaan itu diberikan terus kepada rakyat, dan terpulanglah kepada rakyat untuk menggunakan hak kepenggunaan masing-masing untuk kita main cat and mouse dengan anasir-anasir seperti ini di dalam masyarakat kita. That's bagi saya ialah cara ke depan. Beza kita dengan negara dan masyarakat lain yang sudah terbiasa dengan soal harga semua ni ialah aktiviti kepenggunaan masyarakat lain itu jauh lebih kasar. Maksudnya kalau dia tahu satu kedai itu menipu, bankrupt lah kedai itu. Kalau harga tu naik, dia menjadi lebih elastik. Naik contohnya lah harga teh tarik lah. Kalau gula naik 20 sen, teh tarik naik 50 sen, memang kena boikot. Orang akan tak pergi kedai itu dah. Orang kata tak apalah, saya pergi kedai lain lah. Kita sebenarnya, bila saya tengok masa zaman Ramadan ni kan, dalam 2 minggu ni, saya rasa masyarakat kita akan perlahan-lahan beralih kepada kepenggunaan seperti itu. Sebab kalau kita tengok komen-komen pasal dekat bazar Ramadan, you can see that setiap tahun orang tagline dia, tak reti memasak tak apa, tapi jangan berniaga di bazar Ramadan, which is true kan, kerana harga mahal, tak sedap, dan orang memang akan komplain pasal itu. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik dalam masyarakat kita, dan kita perlu beralih kepada itu untuk kita membawa kembali persaingan yang sihat di dalam ekonomi kita. The ones with the best product, with the best price, itulah yang akan naik. Siapa yang viral tapi tak sedap, ataupun mahal, naik lebih-lebih, dia naik sekejap, lepas tu business is tak sustainable. That will build the discipline within the whole economy. Dan yang kerajaan duk belanja 70-80 bilion tadi tu,
Daripada dia duk pergi kepada pengilang, dia duk pergi kepada pemborong semua ni, tanya saya cakap lebih baik bagi kepada keluarga. I rather take that money, bagi 400, 500 tiap-tiap bulan kepada rakyat Malaysia, kerana sistem yang ada sekarang. Ambil contoh sistem minyak, RON 95 semua ni kan. Kita belanja untuk RON 95 25 bilion setahun. Untuk diesel 22 bilion setahun. Lebih kurang 50 bilion setahun. Baik, siapa yang dapat subsidi tu? Kita dapat lah kan. Siapa yang dapat tunai subsidi tu? Siapa dapat? 5-6 syarikat minyak tu lah. Saya salah seorang daripada yang datang syarikat minyak sebelum tu lah. Petronas, Shell, BHP, dia yang dapat. Tiap-tiap bulan dia hantar bil kepada kerajaan. Ini yang dibeli oleh rakyat. Berapa-berapa bilion liter, 1.5 bilion liter. Subsidi atas setiap satu ini ialah RM1.80. Bayar kepada kami 3 bilion bulan ini. Rakyat biasa happy lah, kita dapat minyak RM2. Tapi kerajaan ambil duit cukai rakyat itu pergi bayar kepada syarikat 45 ni. Dulu okey, sebab dia tak kompleks. Sekarang bila kompleks, I have a different view. Saya rasa lebih baik kita pandai-pandai biarkan mereka bersaing, tapi duit yang kerajaan duk belanja 40-50 bilion ini lebih baik kita agih kepada keluarga-keluarga yang susah, yang sederhana, yang berpendapatan, supaya dia dapat 500 ekstra, 400 ekstra, 300 ekstra. Dan kepada yang dah nak makin tua ni, kita pula dah nak masuk jadi negara menua, maka lebih baik kalau kita pastikan kita ada sistem perlindungan sosial untuk orang pencen kita. Sebab banyak orang pencen kita sekarang ni untuk 10-15 tahun akan datang, kalau dengan cara sekarang semua pencen jadi miskin. Sebab tak cukup, wakil rakyat pun saya lagi tak cukup duit lepas ni kan. Jadi yang kerja swasta itu dia pencen EPF mungkin ada 40-50 ribu. 3 tahun habis lah duit tu. Lepas tu dia nak buat apa? Yang pencen kerajaan, yang ada pencen kerajaan. Yang akan datang bila jumlah pencen itu dah tak mampu ditanggung, jadi lebih baik kita gunakan wang yang sebelum ini untuk subsidi pukal yang sampai kepada syarikat-syarikat besar pengilang semua ni, lebih baik kita gunakan untuk keluarga perseorangan kan.